Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله. أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surau, para pelajar tahfiz, tuan haji, muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, dan kita masih lagi membincangkan bahagian ketiga, iaitu adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khalik, yakni Tuhan dan juga makhluk. Kita hari ini di nombor adab-adab itu ialah di nombor yang ke-14 hari ini. Baik. Adab-adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 kata Imam Ghazali rahimahullah, merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminannya. Antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bila kita tahu Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan kita dan Allah Subhanahu wa taala pasti menentukan yang terbaik untuk kita, maka kita akan tenang dengan kehidupan kita. Walau apa pun berlaku, sama ada perkara itu seperti mana yang kita rancang ataupun perkara itu tidak menjadi seperti yang kita rancang, tidak menjadi seperti yang kita kehendaki, menjadi sebaliknya, tapi kita tenang kerana kita tahu Allah Subhanahu wa taala akan menentukan yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi benda yang kita suka tu dia tidak baik untuk kita, dan boleh jadi benda yang kita tidak suka tu dia adalah baik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Boleh jadi kita buat suatu perancangan, kita plan cantik dah, tapi benda tu tidak menjadi ikut perancangan kita. Hendaklah kita sentiasa bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Boleh jadi benda yang kita rancang tu tidak baik untuk kita, bahkan benda yang jadi sebaliknya tu lebih baik untuk kita. Kadang-kadang Allah Taala nak selamatkan kita daripada suatu keburukan, maka Allah Taala alihkan daripada perjalanan hidup kita seperti mana yang kita rancang. Contoh mudahlah, contoh kadang-kadang kita ni nak cepat, nak pergi musafir, kita bersiap apa semua, dah siap dah, kita jangka nak sampai di tempat ni pada pukul sekian-sekian, kena keluar awal pagi. Tapi pagi tu kita start kereta, tiba-tiba tayar pancit ke ataupun bateri tak hidup pula pagi tu. Macam mana bateri tak hidup, jumper pun tak ada. Maka terpaksa bila jam pun tak hidup juga, kena tunggu pula kedai bateri buka pagi pukul 9. Muka tunggu kedai bateri, dah akhirnya lambat pula kita nak musafir tu. Nampak macam benda tu tidak menyebelahi kita, tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mungkin nak selamatkan kita daripada kemalangan ke, daripada perkara-perkara buruk yang berlaku pada kita. Saya ada baca ada satu syarikat ni, dia dulu beroperasi di World Trade Center tu, peristiwa 9/11 tu kan. Ada beberapa pekerja dia selamat. Jadinya dia ni kumpulkan pekerja dia selamat ni. Macam mana boleh selamat hari tu tak pergi kerja, padahal ramai yang mati disebabkan bangunan tersebut runtuh. Dia kata ada orang tu dia selamat sebab dia keluar awal dah. Tiba-tiba dia pakai kasut baru, kasut kaki dia melecet, kasut tu keras. Dia jalan kaki melecet. Jadi dia terpaksa singgah farmasi cari Handy Plus. Bila dia singgah farmasi cari Handy Plus, disebabkan dia lambat tu, dia lambat sampai office dan dia terselamat daripada runtuhan tu.
Ada yang berjalan, tiba-tiba dah berjalan kaki, terkena kek pula. Ada orang jatuhkan kek kat baju dia. Dia terpaksa balik rumah salin baju, dan dia lambat pergi kerja, dan dia terselamat pada hari tu. Banyak tuan-tuan benda-benda begini. Nampak macam benda tu, kalau dia fikirkan, Allah kaki melecet pula, Allah baju kotor pula, kena balik rumah. Nampak macam tidak menyebelahi dia. Tetapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tu kadang-kadang lebih baik, kerana nak menyelamatkan dia daripada suatu keburukan. Jadinya kalau kita ada fikir begini, selesai masalah. Kita ni setiap kali apa jadi, tak menyebelahi, tak ikut perancangan kita fikir, jadi begini, kita keringat boleh jadi Allah Ta'ala tentukan ni baik untuk kita, maka selesai masalah, kita akan tenang dalam kehidupan. Yang jadi kita tidak tenang dengan kehidupan ni adalah bila kita rasa sentiasa risau, keluh kesah, ni macam mana ni, ni macam mana ni, kita duk fikir bukan-bukan. Sedangkan kalau kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah usaha buat sebaiknya, doa pada Allah Taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tenang dengan apa pun yang berlaku, kerana kita yakin itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan yang baik untuk kita. Yang ke-15 kata Imam Ghazali rahimahullah, bertawakal, yakni berserah diri kepada kelebihannya, yakni kerana percaya dengan pilihannya. Ini sama juga, lebih kurang macam tadi juga, kita serah diri kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Kita kalau boleh ni, biarlah setiap hari ni Allah Ta'ala yang tentukan urusan hidup kita. Jangan sampai kita yang, macam mana kita kata, kita yang memilih jalan hidup kita. Mana kalau boleh setiap hidup kita ni, kita berharap Allah Ta'ala yang tentukan yang sebaiknya hidup kita. Kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu adalah pilihan yang terbaik sekali. Kita yakin apa sahaja yang Allah Ta'ala tentukan, itu yang terbaik sekali. Sebab tu kita ni dianjurkan untuk menunaikan solat istikharah kalau kita ada perkara yang perlu untuk kita buat pilihan. Perkara ni kita rasa berat, nak buat A, nak pilih B, A atau B. Maka kalau ikut kita, mungkin kadang nampak A baik, B yang tak baik, tapi kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah buat istikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita serah pada Allah Taala. Bila Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita, walaupun nampak macam B, tapi kita yakin ni adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakin pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu adalah pilihan yang paling baik sekali. Selesai. Bila kita tentukan begitu, maka dia akan selesai masalah kita. Maka inilah sekalian adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan di waktu malam bersama dengan sahabatmu, iaitu Tuhanmu, yang tidak pernah bercerai daripadamu, bersalahan dengan makhluk, maka engkau berpisah dengan mereka pada sebahagian masamu. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni sentiasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita sentiasa, tidak kira di mana sekalipun, siang atau malam. Sedangkan makhluk tidak boleh bantu kita sentiasa. Sebab tu orang yang hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni dekat, mereka ni la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka ni tidak takut apa-apa ujian yang menimpa mereka, dan mereka tidak bersedih, kerana mereka tahu dalam setiap waktu Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan mereka. Tapi nak sampai tahap begini, kenalah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu kita jaga, barulah Allah Taala pelihara kita. Ini hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak jaga, tapi kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendatangkan pertolongan kepada kita, dia tak berapa jadilah tuan-tuan. Sebab itulah kita tengok para sahabat, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, mereka ni sangat memilih terutama tentera yang akan bersama dengan mereka, kerana tentera yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi asbab bantuan Allah Subhanahu Wa Taala turun. Tapi kalau tentera tu tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditakuti Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendatangkan pertolongan. Sebab tu disebut bahawa tentera Islam ni, mereka ni seperti singa di waktu siang, tetapi seperti bayi di waktu malam. Macam mana? Singa seperti siang ni garang sungguh, tapi malam mereka munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis mengadu dengan Allah Taala, hubungan mereka rapat. Maka disebabkan itulah mereka ni dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok, walaupun dalam kebanyakan ekspedisi peperangan dalam Islam, jumlah tentera Islam ni sedikit, tidak menyamai tentera musuh. Bahkan kelengkapan perang pun Islam ni tidak dapat lawan kelengkapan musuh. Tetapi dari sudut kemenangan, kebanyakannya berpihak kepada Islam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang kecil mengalahkan kumpulan yang besar kerana izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka yang pertama sekali kena jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala tu turun dan sentiasa bersama dengan kita setiap waktu, terutama dalam kehidupan. Jangan kita rasa kita ni tak pergi perang. Memanglah kita tak pergi perang, tapi kita ni ada kehidupan harian kita yang memerlukan bantuan daripada Allah Taala. Urusan kita ni bergerak hari-hari ni, keluar naik kereta, naik motor sana sini ni, kalau Allah Ta'ala tak lindung kita ni, macam-macam boleh jadi atas jalan raya ni sekarang ni kan. Macam-macam, kita dah bawa elok, lori pula brek putus langgar kita, kita bawa elok, ada kereta terbabas pula, macam-macam. Kita berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindung kita, maka kalau Allah Ta'ala jaga kita, kita tidak akan dapat apa-apakan. Dan kalaulah benda tu berlaku, kita anggap bahawa itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan itu baik untuk kita. Baik. Dan seterusnya kita masuk kepada adab-adab orang yang alim, yakni adab-adab seorang guru. Baik. Jika engkau seorang guru, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini. Iaitu yang pertama, ihtimal, banyak sabar dan menanggung kesusahan. Dan yang kedua, lambat marah. Dia ada kaitan dekat sini. Baik. Kena banyak sabar dan juga kena kurang marah. Kenapa? Kerana bila kita mengajar ni, nanti semua yang depan ni mungkin akan jadi guru. Bila kita mengajar ni, tak semua anak murid kita pick up dia sama. Ada yang tidak sama. Ada yang cepat dapat, ada yang lambat dapat. Ada yang mengajar sekali dapat dah, ada yang mengajar banyak kali tak dapat. Salah seorang anak murid Imam Syafi'i, nama dia Imam Rabi'. Imam Rabi' ni imam, jadi imam besar. Tapi waktu dia mengaji dengan Imam Syafi'i, dia antara orang yang paling lambat saya dapat. Imam Syafi'i, orang lain ni anak murid dalam kelas Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i sebut sekali dua dapat dah pun. Imam Rabi' ni Imam Syafi'i ulang 40 kali, tak dapat lagi, dia tak faham lagi. Kemudian Imam Syafi'i ni sebut tadi kesabaran Imam Syafi'i ni, dia bawa Imam Rabi' ni belajar kat rumah pula. Sambung tutorial kat rumah pula, private tutor, ngajar kat rumah. Akhirnya lepas ulang kali kat rumah, barulah Imam Rabi' ni tadi boleh faham. Dan disebabkan kesabaran Imam Syafi'i rahimahullah mengajar Imam Rabi' ni tadi, akhirnya Imam Rabi' ni jadi salah seorang daripada ulama besar. Padahal dia sebenarnya orang yang agak lambat untuk belajar ni tadi. Nampak? Sebab tu seorang guru dia kena banyak sabar. Kalau betul-betul dia nak mendidik anak murid dia ni, dia kena banyak sabar. Kena banyak sabar. Kerana anak murid ni ada banyak perangai, datang dari macam-macam. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nakal sikit, ada yang banyak sembang, ada yang macam-macam lah. Jadinya kena banyak sabar kalau betul-betul kita nak niat kita untuk mengajar dan menurunkan ilmu kepada anak murid kita tu. Yang ketiga, duduk dengan hebah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Guru ni dia ada kena jaga benda-benda yang tidak boleh melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah dia. Dia kena jaga kehebatan dia sebagai seorang guru. Dia boleh bergurau dengan anak murid dia, tapi jangan sampai melampaui batas sampai anak murid boleh pijak atas kepala. Tidak boleh. Maknanya akan menyebabkan anak murid tu tadi hilang berkat kepada guru dia. Tidak boleh. Dia mesti kena muliakan guru dia. Dan guru ni dia kena jaga dia punya maruah dia tadi. Tidak boleh buat suatu yang yang menyebabkan anak murid tu hilang rasa hormat pada dia. Sebab tu ada kawan-kawan saya yang cikgu, dia tak benarkan anak-anak murid dia add dekat Facebook ataupun Instagram ataupun dekat sosial media. Kenapa? Yalah, kadang-kadang kita ni dengan keluarga bergambar sini-sini kan. Jadinya anak murid tengok, oh cikgu pun begini juga rupanya. Dia nampak jadi tidak begitu, menyebabkan mungkin anak murid akan kurang rasa hormat pada guru tu tadi. Kerana guru ni dia pun manusia juga, dia pun ada kekurangan juga. Sebab tu ada setengah tempat pengajian ataupun bila dijemput pengajar-pengajar ni, dia lepas datang mengajar, dia akan diasingkan daripada orang ramai. Dia tak boleh duduk sekali dengan ni. Kerana bila terlalu banyak duduk sekali, dia akan nampak macam banyak sangat bergurau apa semua, orang akan nampak macam pandang remeh pada dia. Hilang hebat guru ni tadi. Kerana guru ni mesti dipandang dengan hebat, barulah anak murid tu boleh menerima ilmu tadi. Kenapa? Kerana guru mesti duduk di atas, anak murid duduk di bawah. Dia seperti teko yang menuang air tu, mesti duduk atas, gelas duduk di bawah, barulah benda tu boleh turun. Tapi kalau teko dengan gelas tu duduk sama level, maka dia tidak dapat menurunkan air daripada teko tu masuk dalam gelas tu tadi. Dia mesti ada tinggi sikit, ada rendah sikit begitu.
Dan juga dalam masa yang sama, walaupun dia kena jaga kehebatan dia ataupun dia punya maruah dia, dia juga kena menundukkan kepala, yakni mesti juga tawaduk. Tidak boleh sampai terlalu membesarkan diri, kerana ni akan jadi masalah dia pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kerana seorang yang membesar diri ni tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kena hati-hati. Baik. Ini kita sebut bahawa sebelum ni Imam Ghazali banyak bagi pesanan kepada penuntut-penuntut agama. Kenapa? Kerana kadang-kadang kalau dia terlalu dimuliakan sangat, akan menyebabkan dia jadi sombong. Ini bahaya. Dia bila anak murid tak ramai, pengikut tak ramai, dia okey je, biasa. Tapi bila follower dia dah ramai, sekali bagi ceramah penuh sana sini, sentiasa ramai follower dia di sosial media, dia akan jadi lain sikit. Akan jadi dia tak terima pendapat orang tegur tak berapa nak terima. Dia tidak lagi tunduk kepala, tapi dia lebih kepada mengangkat kepala. Yang ni kena hati-hati. Sebab tu Imam Ghazali sebut, dalam kita menjaga kehebatan kita sebagai guru, maruah kita sebagai guru, tapi dalam masa yang sama kita mesti tawaduk juga, merendah diri. Yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala kecuali terhadap orang yang zalim, kerana menegahkan daripada kezalimannya. Ini kita sebut tadi, guru ni kena tinggalkan takabur atas semua orang. Dia kena tawaduk. Walaupun ilmu dia banyak, tinggi macam mana sekalipun, dia kena tawaduk. Lagi tawaduk seorang guru, lagi dia akan dihormati dan dimuliakan oleh anak murid dia dan masyarakat dia. Lagi tawaduk. Lagi dia sombong, lagi orang tidak akan menghormati dia. Orang tidak akan hormat seorang tu atas sebab sombong. Orang mungkin akan hormat dia atas sebab dia pada waktu tu, position dia, keadaan dia pada waktu tersebut. Tapi jauh dalam hati orang tidak hormat dia. Tapi orang akan lebih hormat kepada orang yang tawaduk, berendah diri, mudah didekati dan sebagainya. Orang ni orang mudah tawaduk. Orang akan lebih hormati dia, orang akan lebih muliakan dia. Kecuali dia kata Imam Ghazali, tidak boleh tawaduk pada orang yang zalim. Orang yang zalim ni tidak boleh merendah diri sangat. Kerana orang zalim ni kita kena tegah kezaliman dia. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung sokong kepada orang yang zalim, nescaya kamu nanti akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pada satu zaman dahulu, ada satu khalifah ni dia berlaku zalim. Saya tak ingat sama ada dia berlaku zaman Umawi ataupun Abbasiyah. Khalifah ni zalim, baju dia koyak, pakaian dia koyak, sampai tidak ada tukang jahit di pekan tersebut nak jahit pakaian khalifah ni tadi. Kerana dia zalim. Kenapa? Kerana orang takut pada ayat ni. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kamu cenderung, jangan kamu sokong, tolong orang yang zalim, nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Jangan sampai tahap baju koyak pun orang tak mampu nak tolong dia. Nampak? Kena hati-hati dalam bab kezaliman ni. Jangan kita berpihak kepada orang yang zalim. Jadi orang alim ni, dia walaupun dia kena tawaduk, tapi dalam berhadapan dengan pemimpin yang zalim, dia kena tegas. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultani jair. Jihad yang paling afdal adalah menyatakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Ni tugas para ulama. Sebab tu para ulama ni, kita baca kisah-kisah mereka, ulama-ulama yang salih ni, kebanyakan mereka menghabiskan waktu dalam penjara. Nampak? Kita baca kisah-kisah ulama-ulama ni, kebanyakan mereka menghabiskan waktu mereka dalam penjara. 4 ulama yang kita baca, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua ada pengalaman kena penjara, semua ada pengalaman berhadapan dengan pemerintah zalim tempat kita. Baca kisah, tuan-tuan baca kisah kebanyakan ulama. Kenapa? Kerana dia ilmu yang dia ada, dia nampak apa yang pemerintah buat tak betul, dia kena tegur atas ilmu yang ada pada dia dan tanggungjawab pada dia. Orang tu nak terima, tak terima tu nombor 2. Dia kena masuk penjara tu, dia dah jalankan tugas dia. Sebab tu banyak kitab-kitab ditulis di dalam penjara, tuan-tuan. Penjara ni adalah seperti tempat rehat bagi para ulama di zaman dahulu. Kenapa? Kerana mereka selalu menyatakan kebenaran. Sebab tu disebut bahawa kita ni hendaklah menjauhi 2 pintu. 2 pintu. Pintu pertama adalah pintu hospital. Kena jauh juga pintu hospital. Kerana kalau rajin sangat pergi hospital ni, nampak tak berapa cerah lah ni kan. Banyak sangat appointment hospital. Bulan ni ada 1, bulan depan ada 2, bulan ada hospital. Ni banyak, nampak macam tak berapa cerah kalau banyak sangat masuk pintu hospital. Kecuali lah dia pergi hospital tu dia kerja. Lain lah, memang dia kerja hospital, hari lah masuk pintu hospital. Tak apalah begitu kan. Yang keduanya, kena jauhi pintu istana. Pintu raja-raja ni. Kenapa? Kerana para ulama ni kalau banyak sangat duduk dekat pintu istana, dia akan dipergunakan oleh istana. Ni pesan para ulama dulu. Kalau duduk banyak pintu istana, dia akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkuasa pada zaman tersebut. Sebab tu kita baca kisah hadis-hadis palsu ni
Ada juga yang wujud kerana ada para ulama yang hendak mengampu khalifah pada waktu tersebut. Ni antara puncanya. Contohnya dia tengok khalifah ni suka makan timun. Dia tengok, oh ya, khalifah ni suka makan timun. Jadi dia reka hadis palsu. Dia kata, tuanku tahu tak, Rasulullah suka makan timun, ada hadis sekian-sekian. Mana dia reka sendiri, tuan. Ini salah satu daripadanya. Ataupun dia akan menggunakan ilmu yang dia ada untuk dia pusing benda tu supaya nampak benda tu, kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah tu nampak adil. Ni sebab tu pemerintah dulu dia ada ulama-ulama juga. Sebab tu dia ada kategori ulama yang baik, yang soleh, dan ulama yang su' ni, ulama yang jahat. Ulama yang jahat ni dia bukan tak alim, dia alim. Dia tahu dalil-dalil, dia tahu hadis. Tapi bila pemerintah kata, okey aku nak buat begini-begini, jadi kamu kena jadikan apa yang aku buat ni betul. Oh, jadi dia ambil lah dalil ni, dia pusing begini supaya nampak benda yang salah tu jadi betul. Ni sebab tu kena jauhi dua pintu ni, iaitu pintu hospital dan juga pintu istana tu utamanya, kerana untuk mengelakkan daripada terlibat dalam kezaliman yang sepatutnya tugas para ulama adalah menentang kezaliman tadi. Yang kita baca tengok kisah kebanyakan daripada ulama-ulama di Mesir. Sebagai contoh Dr. Yusuf Qardawi. Kalau tuan-tuan baca buku dia, dia ada tulis buku Ana wa Ikhwanul Muslimun. Saya dan juga Ikhwanul Muslimun. Buku ni ada terjemah dalam bahasa Melayu. Dia cerita dalam kehidupan dia, kebanyakan ilmu agama dia belajar ketika dia berada dalam Ikhwanul Muslimun. Walaupun dia duduk Al-Azhar, dia kata kebanyakan dia belajar dengan Ikhwanul Muslimun. Dan kalau baca kisah hidup dia ni, daripada zaman di universiti lagi, dia dah banyak keluar masuk ngertahan ni banyak kali dah, Dr. Yusuf Qardawi. Saya ingat saya baca dia kata tahun akhir, peperiksaan tahun akhir dia, ijazah dia, habis periksa masuk penjara. Itu keluar balik. Itu dia ceritalah pengalaman dia di penjara. Dia kata betapa jahilnya tukang jaga penjara ni, dia kata. Jadi tandas satu, tempat wuduk satu. Jadinya orang mesti pergi tandas dulu baru ambil wuduk. Punyalah jahil yang jaga penjara ni, Dr. Yusuf Qardawi cerita dalam buku dia. Dia kata, kenapa kamu semua sibuk tunggu yang ni pergi tandas dulu baru ambil wuduk? Kan senang, kalau sebahagian kamu pergi tandas dulu, pergi ambil wuduk dulu, kemudian pergi tandas, yang pergi tandas dulu ambil wuduk dulu. Faham tak cerita dia? Dia kata tempat ambil wuduk ada satu, tempat tandas ada satu. Jadi ramai. Jadi separuh, jadi semua orang tunggu ke tandas dulu lah baru ambil wuduk. Barulah wuduk tu sah kan. Lepas buang air baru ambil wuduk. Penjaga penjara tu kata, dia kata kenapalah kamu duduk beratur satu tempat? Kan bagus kalau separuh tu ambil wuduk dulu, separuh masuk tandas dulu. Jadi yang pergi tandas tu ambil wuduk, tak apalah. Yang ambil wuduk baru pergi tandas. Tak selesai masalah gitu kan. Maknanya dia kata punyalah jahil penjaga penjara Mesir zaman tu, kata Dr. Yusuf Qardawi. Dan kita baca dia ni walaupun dia ulama yang besar, seorang ulama besar, pernah jadi ketua Kesatuan Ulama Islam Dunia, tapi dia juga ada dalam list Interpol, dalam list Interpol, Polis International, kerana dikehendaki. Nampak, ini baru ulama yang betul. Dia dengan ilmu dia, dan dia menggunakan ilmu dia dengan perjuangan Islam. Dia tidak tinggalkan benda yang benar, dia katakan benar, benda yang salah dia katakan salah. Ini sebab tu dia kena menentang kezaliman, memilih tawaduk. Sebab tu ada satu hadis yang menyebut bahawa orang yang berilmu ni, ulama yang mendiamkan kezaliman, dia seperti syaitan bisu. Dia ada hadis yang sebut begini, dia seperti syaitan yang bisu. Maknanya dia tahu benda tu salah, tapi dia membiarkan dia. Kadang-kadang kezaliman ni berleluasa bukan kerana tidak ada orang yang baik, tapi orang yang baik mendiamkan diri. Kita nampak benda tu salah, kita orang baik, tapi kita mendiamkan diri, kita biar kezaliman tu berlaku. Maka kezaliman terus berlaku kerana ada orang yang diam, orang yang baik ataupun orang yang alim ni mendiamkan diri. Baik. Yang kelima, memilih tawaduk, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai dan pada majlis orang ramai. Memilih untuk merendah diri ni, maksud dia tidak suka untuk dia ni dimuliakan terlalu melampau sangat. Sampai orang cium tangan, cium lutut, cium kaki, cium buku lali, semua nak cium kali. Jangan begitu. Dia macam mana kita nak kata benda tu? Kalau kita tengok, tuan tengok, saya suka tengok Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Ini ulama besar, tuan-tuan. Ini antara ulama besar yang pernah hidup di zaman kita. Dia telah syahid sekitar tahun 2015 ke 2014 tu, ketika dia kuliah, orang bom meja kuliah dia. Dia ni kalau tuan-tuan tengok video kehidupan dia ni orang yang sangat tawaduk. Dia tak suka kalau orang ada majlis,
dia datang, dia ulama besar, dia datang, orang akan berdiri lah, automatik kerana menghormati dia. Dia akan terus duduk kat situ juga. Dia tak suka orang berdiri kerana dia, memuliakan dia, tak suka. Dan dia tak suka orang cium tangan dia ataupun menghormati dia, puji dia sampai berlebihan. Dia tak suka, kerana dia kata dia malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ni level Dr. Syed Ramadan Al-Buti ni bukan calon-calon orang, seorang ulama besar, tapi dia sangat tawaduk. Dia tak suka orang muliakan terlebih, kerana dia takut dia tak mampu nak jaga hati dia depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan, kalau orang terlalu muliakan kita sangat, kita akan automatik rasa besar diri. Ni sifat manusia biasa. Kalau kita tak pandai jaga hati, lagilah hati kita ni klok-klek ni, macam ya tak ya. Orang puji kita terlebih, orang kata, alim lah dia ni, bagus lah dia ustaz ni kan. Tu datang orang salam, cium tangan, beratur panjang pula apa semua. Lama-lama kalau kita tidak pandai jaga hati kita, ni termasuk para ulama, kerana para ulama juga tidak selamat daripada permainan syaitan. Kita lama-lama akan rasa macam, aku ni hebat ni. Anak murid sekali aku datang kuliah, penuh surau ni. Orang datang nak cium tangan, bersusun apa semua. Dia automatik akan jadi permainan syaitan dalam hati. Sebab tu ulama-ulama yang soleh ni, dia tak suka orang cium tangan dia, bahkan orang tunduk dia. Saya ada tengok satu video tu, ulama, saya tak pasti dia daripada negara mana. Dia datang orang calon nak cium tangan lah, orang tunduk macam tu. Dia marah, dia tepuk, marah. Dia kata, tunduk hanya pada Allah Ta'ala, dia kata, jangan tunduk pada aku. Dia punya nak jaga hati dia supaya jangan sampai kita rasa kita mulia dan kita kena orang muliakan kita. Jangan sampai tak begitu. Jangan kita latih diri kita gitu. Kalau orang yang anak murid nak muliakan guru tu, tak ada masalah. Cuma yang jadi guru ni jangan sampai melampau sangat kan, sampai berjalan. Kita tengok ada satu video tu, dia tak kena tempat juga. Dia bukan berlaku di Malaysia lah, dia berlaku di negara lain. Saya pasti rasa di pesantren, di negara jiran kita. Anak murid ni bagus, memuliakan guru tu bagus lah, memuliakan guru tu. Maknanya setiap kali guru dia keluar rumah berjalan, anak murid semua dia tunduk. Tapi yang tak cantiknya, tok guru tu berjalan tangan isap okok. Tangan isap okok berjalan, anak murid tunduk gitu. Dia tak cantik lah begitu, tak kenalah gaya gitu kan. Jangan sampai begitulah. Kita pun tahu diri kita ni tahap mana, jangan sampai kita terlalu nak orang muliakan kita. Kadang-kadang dia dah biasa orang panggil biasa ustaz kan. Orang panggil tu ustaz biasa. Lepas tu kita jumpa orang kat mana-mana, orang tak kenal kita siapa. Dia orang panggil, ada orang yang orang panggil dia encik ke, abang ke macam. Dia kata macam, orang panggil abang, orang panggil ustaz. Tak apa nak kena gitu kan, lantak lah orang nak bagi apa, orang nak bagi apa sekalipun kan. Kita ustaz ni dalam bahasa Arab maksud encik je. Ustaz ni dalam bahasa Arab maksud dia encik je tuan. Dia bukannya syekh ke apa benda pun. Dan kita ni tak ada siapa pun, orang biasa je kan. Jangan sampai kita orang tak panggil dengan gelaran yang sepatutnya. Dia dijijik macam, kenapa orang tak panggil aku gini? Tak baik. Itu tanda hati kita ada something wrong somewhere dah. Yang keenam, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Maknanya terlalu banyak sangat bergurau. Tak boleh juga terlalu banyak sangat bergurau atau bermain-main, menyebabkan orang akan hilang rasa hebat dia tadi. Banyak sangat main, orang akan hilang rasa hebat pada dia. Yang ketujuh, kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Dengan anak murid ni kena banyak rahmat, kasih sayang. Maknanya bila kita kasih sayang pada anak murid kita, lebih mudah ilmu tu untuk sampai pada anak murid kita. Orang ni kasih sayang ni kan, tuan. Dia ni, orang kita ni kalau tidak suka pada orang tu boleh rasa dia tidak disukai. Orang tu boleh rasa, walaupun nampak depan baik, tapi jauh dalam hati manusia ni kita boleh rasa orang ni macam dia tak berapa sangat dengan aku ni kan. Kan kita ada orang gitu, kita nampak macam dia baik dengan kita, jumpa, salam, buat. Tapi kita rasa macam dia ni dengan aku macam ada benda macam ada tak boleh dengan dia, tak boleh masuk dengan dia kan. Dengan anak murid apatah lagi. Kalau kita ni tidak betul-betul rapat dengan anak murid kita tak betul-betul rasa sayang pada anak murid kita, ilmu tu, transfer of knowledge tu payah, dia akan sangkut. Kerana anak murid tu rasa macam guru aku ni macam tak berapa suka dengan aku, jadi dia akan payah untuk dapatkan ilmu daripada guru dia tu tadi. Dengan lemah lembut dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Lagi kurang pandai, lagi kena lemah lembut kat dia. Kena datang, sebut satu-satu. Faham tak? Sebut satu, faham. Kita bolehlah 3 kali je tu lah, 3-4 kali kan. Lepas tu kali kelima macam nak terbalik meja dah lepas tu. Tak faham, lambat sangat ni. Dulu kecil-kecil makan semut kat dia banyak sangat ni, tak apa-apa.
Dia sepatutnya kena lemah lembut. Macam-macam yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i pada Imam Rabi' tadi, tak apa 40 kali terang tak jadi, bawa balik rumah. Bawa balik rumah ajar apa semua sampai boleh faham. Sepatutnya begitu. Ni kalau betul-betul kita nak jadikan anak murid kita tu, nak jadi pandai macam kita, kena begitu. Kena banyak sabar jadi guru ni. Membimbing yang ke-8, membimbing murid yang bebal. Sama ada dia cerita dia, membimbing murid yang bebal. Kerana ada anak murid ni memang dia bebal. Kita sebut tadi, dia tak semua orang yang cerdik, memang ada bebal. Bahasa kitab ni memang dia direct je, dia tidak ada apa-apa kitab lama kan. Dia membimbing, dia tidak kata kurang cerdik, bebal terus kena. Dia bebal ni, bebal boleh diajar, cuma lambat sikit. Bebal boleh diajar, lambat sikit. Dia yang tak boleh diajar adalah orang yang bodoh sombong. Ini tak boleh ajar. Dia adalah bodoh, kemudian dia rasa dia pandai pula. Ini tak boleh ajar. Tapi kalau dia bebal, dia lambat tangkap, ini boleh ajar. Sebab manusia ni, kita ni, tak semua benda kita pandai tuan. Dia ada orang kan dalam dunia ni, kita manusia ada 7 intelligence, 7 ke 9 intelligence. Maksudnya setiap orang kita ni ada, Allah Ta'ala beri kepandaian pada masing-masing tapi kurang masing-masing. Orang yang mudah menghafal, dia biasa kurang. Orang yang mudah menghafal, suka membaca fakta apa semua, dia selalunya kurang kat matematik. Betul tak? Dia biasa kurang kat matematik. Matematik nombor ni jadi macam pening kepala tengok nombor banyak sangat. Kerana orang teknikal dengan orang yang management ni dia lain. Orang teknikal dia akan pergi, waktu kita punya sistem pelajaran kita, orang yang begini, yang pandai matematik, fizik apa semua, dia akan pergi ke satu aliran. Dia akan sama ada jadi saintis ataupun jadi engineer ataupun jadi arkitek. Dia akan ke arah tu. Kerana orang ni memang bab nombor dia mudah. Dia tengok dia faham mudah. Ada orang yang, tapi orang yang bab nombor ni, bab menghafal dia payah. Jadi kalau dia masuk sekolah tahfiz, dia jadi macam bebal sikit lah kadang-kadang. Jadi dia lambat sikit gitu. Sebab dia orang nombor, dia bukan orang menghafal. Dia begitulah manusia ni. Ada orang yang dia ada kepandaian berbahasa. Allah Ta'ala beri kelebihan dia memang pandai berbahasa. Ni orang-orang yang jadi tu sastrawan tuan-tuan. Dia pandai susun bahasa apa semua, kita tengok, pandai ni dia susun kata-kata ni kan. Cantik tuan-tuan, ada orang begini. Maka Allah Ta'ala beri kelebihan begini, tapi dia ada kekurangan tempat lain. Ada orang yang dia ni dia kelebihan dia dekat fizikal, perbuatan fizikal. Orang ni yang jadi atlet, jadi penari, jadi apa benda, macam-macam benda lah, benda-benda kaitan dengan fizikal ni dia akan lebih kat situ. Ada orang dia Allah Ta'ala beri kelebihan pada muzik. Bab lain belajar lambat, tapi bab muzik dia boleh main piano, dia boleh tengok kod, note apa semua, jadi musician. Ni semua manusia ni nampak macam sama, tapi ada kekuatan dia kat masing-masing. Jadinya bila duduk dalam kelas ni, kita tak tahu anak murid kita ni kuat kat mana. Kuat kat mana. Maka ada orang yang mungkin dia pandai, tapi dia mungkin bab tu dia lambat sikit dapat. Jadinya kena ajar lebih dekat situ. Sebab tu juga tuan-tuan, kalau kita jadi HR kat office kan, bila jadi HR kat office, kita tengok staff kita tak perform. Antara langkah yang kita kena buat assessment balik. Dia ni adalah, adakah dia ni the right person at the right place? Maknanya betul ke dia ni orang yang betul dekat tempat yang betul? Ataupun dia hari tu dia apply kerja, mungkin sebab dia tak ada kerja lain, nampak jawatan kosong, dia apply dan dia dapat pula. Tapi sebenarnya dia bukan the right person at the right place. Rupanya dia ni, kita bagi dia kerja yang lain, kerja pengurusan, type surat ke apa semua, dia mungkin tak kena kat dia. Rupanya dia ni orang nombor. Mungkin kita kena bagi dia duduk account. Oh, kat account baru dia perform. Kerana kita kena tengok dia ni orang yang kuat dia dekat mana. Itu manusia. Maka bila kita mengajar juga, kita kena banyak sabar. Kerana anak murid kita ni berbeza-beza kekuatan dia. Ada yang kuat begini, ada yang lemah begini, ada yang lemah begini, dan ada yang kuat begini. Maka kena sabar atas mereka yang lambat ni tadi. Slow, apa nama? Apa istilah adik saya sebut dia kata? Lampi kata. Lampi apa? Lambat pick up. lambat pick up. Tidak memari murid yang bodoh. Lebih kurang jugalah. Kalau dah dia lambat sangat, jangan marah sangatlah. Dah tak boleh nak buat apa. Memang dia punya CPU dia lambat sikit. Orang dah pakai Mac, orang dah pakai iOS canggih-canggih, dia duk pakai Windows 95 lagi. Dia memang macam tu. Kepala dia memang slow, melengur, lambat. Ada orang memang begitu kan. Termenung banyak. Dia punya delay tu lambat betul delay dia. Tak tahulah. Dia punya memori tu berapa lagi. Orang dah pakai hard disk, mungkin dia pakai disket lagi kepala dia. Ada orang memang slow gitu tuan-tuan. Ada. Memang kita jumpa orang slow. Orang slow ni kita boleh tengok daripada perbuatan dia pun slow.
pakai baju slow, berjalan slow, makan slow. Orang gini biasa dia punya rem kepala dia pun slow juga, lambat, belajar pun lambat kan. Jadi ini sebab tu ada setengah sekolah yang high performance memang dia pilih pelajar dia nak bagi masuk kan. Dia akan buat interview dulu, dia akan tengok kelayakan pelajaran dulu. Kenapa? Kerana sekolah yang high performance ni dia tak nak ada yang lambat ni tadi, akan menyebabkan satu kelas lambat nanti. Dah nak kena nunggu dia, orang lain semua belajar pandai-pandai. Ni yang seorang ni tak faham, blur, nampak macam faham tapi tak faham. Tengok dinding tembus sampai ke matahari, dia tengok dinding tu. Lambat. Jadinya ada sekolah yang terpaksa dibuat pemilihan gitu. Maknanya budak-budak yang betul-betul pandai boleh masuk gitu. Sebab dia tak nak ada yang lambat. Tapi kalau kita mengajar sekolah biasa yang macam-macam ni, maka kena sabarlah atau orang-orang yang lambat ni tadi. Tidak malu daripada berkata aku tidak tahu bagi masalah yang tidak diketahui. Ini juga adab bagi seorang yang mengajar. Dia bila tak tahu kena jawab tak tahu. Dan ini juga sebahagian daripada adab ilmu. Bila kita mengajar anak murid, kita tanya soalan, benda tu memang kita tak tahu, kita kata nanti dulu kita akan semak dulu, bagi jawapan kemudian. Saya tak tahu jawapan tersebut. Sebab kita bukan tahu semua benda. Dan kadang-kadang anak murid kita ni, dia punya soalan tu tak pernah terlintas di kepala kita soalan tu. Dan kita pun tak pernah belajar pun bab tu. Soalan tu, betul juga soalan tu. Saya dengar je satu hadis tu. Hadis tu sahabat ni riwayatkan hadis tu ketika Nabi SAW sedang khutbah. Tapi hadis tu cuma riwayat seorang saja. Tapi hadis tu sahih dalam Sahih Muslim. Dia riwayat seorang tu. Tu seorang yang tanya saya, "Ustaz, hadis ni ramai sahabat dengar kan Nabi khutbah, betul? Tapi riwayat daripada seorang je." Betul juga, sahabat ni riwayat seorang, tapi dia masuk dalam Sahih Muslim hadis ni. Kita pun pelik, betul juga. Tapi kita terfikir benda gitu. Kerana kadang-kadang kita pun tak terfikir dulu, tapi datang soalan. Tapi bila kita dapat soalan pelik-pelik yang tak tahu, memang kena cakap tak tahu. Jangan kita goreng pusing kona kot tempat lain. Kerana orang yang tak tahu, tapi dia goreng dia tahu, orang akan tahu dia tak tahu juga. Janganlah kelentong orang. Kerana kita ngajar depan ramai-ramai ni bukan celah-celah orang semua ni. Kita semua manusia yang ada pengalaman masing-masing, semua boleh berfikir, semua orang dewasa, semua boleh fikir. Kita semua ada pengalaman. Jadi ni kadang-kadang bila yang mengajar depan ni tak tahu, tapi dia buat tahu orang tahu. Dia ni tak tahu pun. Dia kona kok pandai, dia pusing. Keluarlah kok mana sekali pun, tapi dia sebenarnya dia kona. Jadi ni adab sebagai orang yang berilmu adalah benda yang tak tahu dia kena kata dia tak tahu. Yang ke-11, memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Kalau anak murid bertanya, kena bagi perhatian. Dengar apa yang dia tanya itu sebenarnya. Kerana kita kena faham soalannya. Kalau kita tidak faham soalan, maka tidak akan dapat memberi jawapan yang baik. Sebab soalan tu kadang-kadang kita faham macam lain, tapi yang dimaksudkan dia adalah lain. Jadinya kalau kita faham soalan dengan tepat, kita akan dapat jawab dengan tepat. Tapi kalau kita tak faham soalan, maka kita tidak akan dapat jawab yang baik. Begitu juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Kita ni, masalah utama kita dalam kehidupan kita ni, kebanyakannya adalah kita tak faham komunikasi. Kita lebih nak menjawab tapi bukan nak mendengar, tuan. Kita nak menjawab, kita kadang-kadang orang tanya, orang bercakap dengan kita tak berapa nak dengar pun orang tu cerita apa sebenarnya. Tapi kita lebih kepada nak reply apa yang tu sebenarnya nak cakap. Tapi sebenarnya tidak sama dia punya tajuk perbualan tu tadi. Bila jadi begini, itu yang menjadi masalah komunikasi kat pejabat ke, kat rumah tangga ke sebagainya. Kerana apa? Kerana kita ni sepatutnya kena dengar dulu, faham betul-betul, barulah kita jawab mengikut apa yang kita faham tadi. Bukan orang tu belum habis tanya lagi kita dah jawab lah kan. Kadang-kadang kita berbuang orang, ada orang yang dia jenis nak dia je bercakap, dia je bercakap, orang lain cakap dia tak nak dengar. Orang belum habis bercakap lagi nak potong, niat jawab dah. Ni tak berapa cantik lagi ni kan. Tidak berapa cantik. Itu dia punya key utama dalam bab komunikasi ni tadi. Kita kena dengar dulu, faham, barulah kita jawab. Seek to understand, bukan seek to reply. Jadi kita dengar tu lebih kepada nak faham, bukan lebih kepada nak menjawab sahaja. Memberikan perhatian kepada, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Katakanlah kita ni, kita tahu satu bahagian, anak murid kita ataupun ada kawan kita tahu dalil yang lain. Dia kata, benda ni sebenarnya ada dalil lain, pendapat lain. Maka kita kena menerima, kerana itu juga sebahagian daripada ilmu. Sebab tu kata Imam Syafi'i, apa-apa sahaja dalil yang sahih itu adalah mazhab aku, kata. Maknanya kalaulah kamu jumpa lepas ni ada hadis yang
mungkin lebih sahih, maka yang tu pendapat aku sebenarnya. Maknanya mungkin ada dalil, kerana zaman Imam Syafi'i, kita kena ingat zaman Imam Syafi'i ini zaman terawal, masih zaman terawal Islam. Zaman Imam Syafi'i hidup sekitar tahun 150 Hijrah. Zaman tu ulama-ulama yang betul-betul fokus pada hadis ni tidak ada lagi. Imam Bukhari jauh lepas tu. Imam Bukhari lepas zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, baru lepas tu zaman Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Muslim, baru lepas tu. Jadi sebab tu Imam Syafi'i kata, apa-apa sahaja kalau kamu jumpa dalil yang sahih, itu mazhab aku. Maknanya apa sahaja dia kena terima. Baik. Yang ke-12, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Kalau dia tersebut salah, menjadi kebiasaan sebenarnya. Guru ni tersalah ni satu benda biasa. Kerana boleh jadi masa kita belajar dulu, kita kurang faham satu. Boleh jadi kita kurang faham. Ataupun dulu kita belajar tu lama dah. Jadinya kita mungkin ingat lupa bab tu. Sebab kita ni tuan-tuan, kita ngaji lama dan kita bukannya ulang kitab ni berkali-kali pun. Mungkin kita belajar dulu, kita lambat, kemudian sampai nak jumpa balik bab ni tu makan tahun. Jadinya kita mungkin ketika orang tanya soalan ataupun kita bercakap, mungkin kita tersalah sikit kerana kita mungkin terlupa atas apa yang kita belajar dulu. Jadinya kalau kita begitu tersalah, kemudian kita tersalah, kemudian orang tegur kita, ataupun dulu kita belajar tu kita tidak perhatikan betul-betul masalah tu. Kita mungkin tidak perhatikan dari sudut hadis tu, dalil tu, hadis tu kuat ke tidak dan sebagainya. Jadinya bila kita ceramah pada orang, mengajar orang ramai, kita tersilap. Bila tersilap ada orang tegur, bila tegur kita minta maaf dan kita kena terima teguran. Jangan kita defensif, kita nak menegakkan kebenaran juga walaupun kita salah. Dalam bab ni tuan-tuan boleh tengok, kan kita tengok asatizah kita, antaranya Syekh Zainul Asri, kan ada beberapa tersilap sebut kan. Dan dia, kita respect pada dia boleh buat video ucap minta maaf atas apa yang disebut dan dia tarik balik apa yang dia ajar tu, dia tersilap. Ni seorang yang berjiwa besar. Walaupun dia ulama, dia sanggup menerima teguran dan dia sanggup minta maaf atas kesalahan. Ni yang betul-betul tuan-tuan kita kena ada begini. Jangan sampai kita ni dah salah, kita tahu kita salah, tapi kita defensif, tak nak terima teguran, kita pun duk pusing kok mana sekalipun nak bagi nampak kita betul juga. Nah ni tak perlu gitu tuan-tuan. Kita kena mengaku bila kita salah dan kembali kepada kebenaran. Melarang murid daripada ilmu yang boleh memudaratkan. Baik. Dia ada ilmu ni dia ada tingkatan-tingkatan dia. Dan ada orang yang tidak sedia untuk menerima tingkatan ilmu yang lebih tinggi. Sebab tu ada sesetengah ilmu ni dia ada prerequisite, maksudnya dia ada prasyarat untuk sambung belajar bab ni kan. Dia ada prasyarat. Maksudnya nak sambung begini, dia mesti habis belajar ni begini. Kerana kalau dia terus lompat ke sini, dia mungkin tidak faham betul dan dia akan boleh menyebabkan mudarat dan salah faham tadi. Maka sebagai seorang guru, dia tahu mana anak murid dia yang boleh dapat lebih dan mana anak murid dia yang belum boleh pergi lagi. Mana anak murid yang boleh mengajar, mana anak murid yang belum boleh mengajar lagi. Mana anak murid yang boleh jadi imam, mana anak murid yang belum boleh jadi imam lagi. Dia tahu guru ni, kerana dia tahu tingkatan-tingkatannya. Dan ilmu ni bila dia rasa anak murid ni belum bersedia, maka dia tidak boleh memberikan kerana ditakuti akan memudaratkan dia. Kerana ilmu ni adalah suatu benda yang mulia dan besar. Kalau diberikan kepada orang yang belum sesuai untuk mendapatkannya, dia akan menyebabkan mafsadah, akan menyebabkan kerosakan atas sebab dia kurang mampu mengendalikan ilmu tersebut. Dan sebab itulah kita doa, Allahumma inni, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmin la yanfa', kan? Ilmun la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Minta berlindung daripada Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kerana ada ilmu-ilmu yang kalau kita tahu dia tidak memberi manfaat kepada kita, bahkan dia memberi mudarat kepada kita. Dia tidak semua ilmu ni sesuai untuk kita. Baik. Yang ke-15, melarang murid daripada menghendaki yang lain daripada Allah dengan ilmunya. Yang ni pun perlu bagi seorang guru untuk mentarbiah anak murid dia supaya bila dia jadi ilmuwan, bila jadi ulama, bila jadi pengajar, hendaklah dia amanah dengan ilmu. Ilmu ni kena amanah. Kalau betul tu kita belajar, itulah kita ajar. Jangan kita duk pusing-pusing ke tempat lain. Jangan kita
kerana nampak kepentingan, kita tidak amanah dengan ilmu yang kita belajar. Kita sebut benda yang salah. Yang keduanya, hendaklah menggunakan ilmu ni kerana Allah Ta'ala. Jangan jadikan ilmu ni tempat untuk kita cari kepentingan dunia tu utamanya. Ni kena hati-hati kan. Ni kena betulkan juga fahaman dalam kalangan anak-anak murid kita. Terutama contoh kita kata jadi hafiz Quran. Biar kita jadi hafiz Quran, hafaz Quran kerana Allah Ta'ala. Jangan kita jadi hafiz Quran kerana kita duk nampak nanti boleh jadi imam tarawih, boleh dapat payment banyak imam tarawih, nanti orang bayar macam-macam, orang mulia. Jangan gitu. Belajar buat sesuatu kerana Allah Ta'ala. Jangan sampai kita buat sesuatu kalau tidak dididik dengan awal untuk ikhlas dengan ilmu ni tadi, maka berpotensi besar anak murid dia tadi tidak dibimbing, disambung belajar lagi tinggi, dia jadi seseorang. Kemudian dia jadi seseorang yang dengan ilmu tapi dia tidak menggunakan ilmu dia kerana Allah Ta'ala. Ni yang jadi mafsadah, kerosakan, pecah belah, bergaduh, bertekak di antara semua lain kerana dia tidak faham konsep ilmu ni tadi. Yang ke-16, melarang murid daripada menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai menuntut ilmu yang fardu ain. Nampak Imam Ghazali sebut apa? Kalau ilmu fardu ain tak settle, bab-bab asas fardu ain ni tak settle lagi, tak perlu sambung yang tinggi-tinggi. Ilmu fardu kifayah yang tinggi, ilmu furu', ilmu khilafiyah, bab fiqh ni belum layak lagi. Maknanya kalau dia bab asas pun tak kuat, tidak perlu lepaskan anak murid untuk belajar lebih tinggi. Kerana kalau dia tidak faham, sama macam saya sebut tadi, kalau dia tidak faham yang asas, dia belajar lebih tinggi, dia akan menyebabkan kucak kacir kerana foundation dia tak kuat. Ni tuan-tuan, kita hari ni dalam bab belajar agama ni, kita kalau belajar secara formal, maknanya kita belajar daripada i'dadi, kemudian sanawi, kemudian kita belajar lebih tinggi, dia ada asas yang cantik. Tapi kalau masyarakat umum ni yang bahaya ni, masyarakat umum hari ni, dia asas pun tak faham lagi. Fardu ain pun tak settle lagi. Kalau kita tanya bab fardu ain, bab wuduk, bab solat pun, kadang-kadang rukun qauli, rukun fi'li pun tak settle lagi. Tapi dia dah belajar yang tinggi sebab dia tengok YouTube. Dia tengok YouTube, dia tengok mengaji ni. Dia dah capai yang sebut-sebut tinggi ni. Bab asas tak settle lagi. Lepas tu tengok banyak orang kita jadi melabel, bergaduh. Yang ni kata orang ni bid'ah, yang ni kata orang ni sesat, yang ni kata orang ni kafir. Macam-macam tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia tidak ada asas yang betul tu. Orang yang ada asas betul, dia dah faham ni, tingkatan-tingkatan ni, dia macam, dia faham. Dia faham konsep ilmu ni bagaimana. Tapi kalau kita tidak ada asas yang betul, terus nak sibuk yang tinggi-tinggi, terus nak bahas bab khilaf dalam mazhab ni tadi, padahal dia pun tak faham bab khilaf dalam mazhab ni, tapi dia nak bincang bab khilaf mazhab, sedangkan dia mazhab Syafi'i pun dia tak settle lagi. Bab dia dalam mazhab Syafi'i pun dia tak settle lagi. Akhirnya dia akan menjadi pecah belah, dia akan jadi celaru nanti. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah ilmu yang berkenaan dengan membaikkan zahir dan batinnya dengan takwa. Ilmu fardu ain itu adalah berkaitan dengan membaikkan zahir dan batin dari sudut amal kita dan menambahkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terakhir memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain supaya murid-muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapan ilmunya. Maksud dia, bila kita mengajar agama, kita akan menyebut tentang takwa, kita akan menyebut tentang memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaiki akhlak. Bila kita mentarbiah anak murid, kita nak anak murid kita baik akhlak. Tapi sebelum dia menyuruh anak murid dia, maka dia kena tunjuk contoh dululah. Nanti kalau tidak, dia akan orang cakap, dia cakap tidak serupa bikin. Ustaz ni cerita bukan main, tapi dia pun sama juga. Ustaz ni cerita bab akhlak, dia pun minum diri juga. Ustaz ni cerita bab akhlak, dia pun isap rokok juga sana sini. Ustaz ni minum akhlak, tidak nampak, dia pun cakap benda-benda yang kotor juga. Jadinya macam mana dia nak memperbaiki anak murid dia dalam keadaan diri dia sendiri pun tidak betul. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu menyuruh manusia buat baik, tapi kamu lupa pada diri kamu sendiri. Kita bercakap perempuan-perempuan bukan main, suruh anak murid kita baik, suruh anak murid kita menjadi orang yang berakhlak mulia, tapi sebagai seorang guru kita tidak menunjukkan contoh yang baik, maka anak murid ni tak tahu macam mana nak ikut. Kerana kalau ada contoh depan dia, kerana kita lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar, tuan. Kita nampak tok guru kita dengan pakaian dia, dengan adab dia, dengan cara dia bercakap, dengan cara dia berjalan, dengan cara dia bawa kitab, dia adab bawa kitab, dia pegang kitab dia tinggi.
saya dulu lebih mudah perhatikan tok guru daripada kita belajar kitab. Kita belajar ni macam dengar tapi faham tak faham sangat. Tapi bila kita tengok tok guru kita, oh macam ni rupanya dia kata adab bawa kitab. Dia sendiri pun jalan bawa kitab, jalan dia tundukkan pandangan, cara dia berpakaian, cara dia solat, cara dia bercakap dengan orang, kita pun perhati je. Oh gini tok guru kita. Jadinya bila kita perhati gitu, anak murid ni mudah ikut kerana tok guru tunjuk contoh yang baik. Tapi kalau tok guru ni dia mengajar lain, tapi dia pun anak murid kata nampak macam celaru. Tok guru aku ni kata rokok ni haram, tapi tengok dia pun isap rokok sana sini juga kan. Kata tengok minum diri ni makruh, tapi tengok itu dia kat kenduri kahwin dia pun minum diri juga tok guru ni. Makan aiskrim jalan sana sini. Jadinya orang tak nampak cantik dan anak murid pun tak dapat nak ikuti contoh yang sebenar. Anak murid jadi celaru, pening kepala. Benar mana satu tok guru aku ni, dia ngajar lain tapi dia buat lain. Baik, wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.